Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan yang lain. Hari ini saya, Chua Ing alias Cecilia akan membentangkan cabaran guru besar dalam melestarikan perancangan kurikulum sepanjang krisis pandemik COVID-19. Abstrak. Guru besar akan menggalas tanggungjawab dalam memastikan perancangan kurikulum dilestarikan sepanjang krisis pandemik COVID-19 dengan melaksanakan pembelajaran dan latihan di atas talian. Kertas konsep ini ditulis berpandukan dua artikel oleh Gandolfi 2020 dan juga Kumalo 2019 berasaskan perancangan untuk menghadapi norma baharu. Kertas ini juga mengupas cabaran yang dihadapi oleh guru besar serta implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia dari aspek perancangan, dan beberapa cadangan akan diambil bagi memastikan perancangan kurikulum dilestari untuk penambahbaikan serta untuk panduan kita bersama. Pengenalan. Menurut Abdul Hamid 2020, krisis pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia. Batia 2020, satu tindakan pantas kerajaan melaksanakan PKP mulai 18 Mac 2020 bagi membendung penyebaran wabak COVID-19. Manakala untuk sektor pendidikan, menurut Tumin 2020, sektor pendidikan di Malaysia juga turut terlibat dengan krisis pandemik COVID-19, di mana di situ berlaku penutupan sekolah, namun PDPR masih dilaksanakan untuk semua murid di rumah. Manakala di situlah bermulanya tugas guru lebih mencabar kerana perlu menyesuaikan diri dengan norma baru. Menurut Christopher dan Weng 2020, sekolah perlu memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian di mana pembelajaran maya bagi memenuhi keperluan pembelajaran masa kini dengan menggunakan pelbagai medium seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Teori yang akan digunakan dalam kertas konsep ini adalah kepimpinan instruksional. Kepimpinan instruksional. Menurut Hellinger dan Murphy 1985, kepimpinan instruksional ini adalah merujuk kepada tingkah laku pengetua dan guru besar yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan proses PDP di sekolah. Dan sehingga ke hari ini, kepimpinan instruksional ini masih relevan menurut Hellinger 2005 dan ia dapat menyumbang kepada kecemerlangan di sekolah. Jadi sehubungan dengan itu, dengan keadaan cabaran yang dihadapi pada masa ini seperti pandemik COVID-19, guru besar perlu melestarikan kepimpinan instruksional iaitu memantau dan memastikan pelaksanaan pembelajaran dan pembelajaran PDP masih dilaksanakan untuk murid meskipun dalam keadaan norma baharu seperti penutupan sekolah akibat pandemik COVID. Menurut Zakaria 2016, guru besar perlu peka kepada keperluan guru agar selari dengan matlamat sekolah. Dan menurut kajian Ahmad 2014, pemimpin yang mempunyai hubungan yang positif dan baik dengan guru boleh meningkatkan kepuasan kerja guru dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan impaknya kepada pencapaian murid juga akan turut meningkat. Kajian literatur yang pertama iaitu krisis pandemik COVID-19. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan sangat berbahaya kerana belum mempunyai kaedah untuk menangani virus tersebut. Krisis pandemik COVID-19 ini merupakan satu risiko yang perlu dihadapi oleh semua guru besar di Malaysia. Pengurusan risiko merupakan satu elemen penting dalam sesebuah organisasi. Pengurusan risiko ini adalah mengenal pasti ancaman dan kelemahan utama kepada sekolah, menganalisis fungsi sekolah dari segi pengoperasian, mengenal pasti sumber yang diperlukan dan menubuhkan pasukan pengurusan krisis sekolah yang boleh dirujuk menurut Wan Hassan 2020. Jadi apabila berhadapan dengan risiko, guru besar boleh mengenal pasti tindakan susulan atau membuat penambahbaikan yang perlu dilaksanakan di peringkat sekolah. Untuk perancangan kurikulum, menurut Aziz 2014, Pusat Perkembangan Kurikulum PPK adalah bahagian utama yang bertanggungjawab merancang dan membangun kurikulum persekolahan untuk peringkat prasekolah, rendah dan menengah. Semua keputusan dasar berkaitan kurikulum adalah akan dibincang secara terperinci di KPM. Dan proses pengembangan kurikulum yang digunakan oleh KPM adalah berdasarkan model kitaran perancangan kurikulum, Cycrit Model, yang terdapat 6 proses iaitu analisis keperluan, perancangan, pembangunan dan pengembangan, kajian rintis atau pelaksanaan terhad, penyebaran dan pelaksanaan, penyeliaan dan penilaian.
Dapatan kajian artikel Gandolfi 2020 Planning of School Teaching During COVID-19 mendapati terdapat masalah dalam merancang aktiviti di dalam kelas untuk tahun persekolahan 20 sehingga 2021. Dalam kajian ini, penyelidik telah menumpukan kepada satu sekolah. Dalam usaha membantu perancangan pengajaran untuk sekolah, penyelidik telah memodelkan evolusi wabak COVID-19 di sekolah tersebut dengan pengembangan model SIR. Kajian telah menyelesaikan masalah pengoptimuman berdasarkan penilaian awal oleh perancang mengenai kepentingan relatif untuk memastikan pengajaran dalam kelas berbanding dengan penularan wabak. Yang pertama adalah pembukaan sekolah biasa secara berkala akan menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kes di antara individu yang terlibat dengan sekolah itu sendiri dalam jangka masa 60 hari atau pada akhir tahun persekolahan. Satu-satunya pengecualian adalah jika virus itu dapat dikawal dengan ketat di sekitar kawasan sekolah. Yang kedua adalah perancangan minggu pembukaan perlu diteliti mampu membuat pengurangan drastik terhadap jumlah kes tambahan yang disebabkan oleh pembukaan sekolah. Dapatan kajian Kumalo 2019 adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana halangan perancangan sumber manusia sehingga mempengaruhi prestasi pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti di sebuah organisasi. Kajian ini menggabungkan kedua-dua kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan datanya, iaitu seramai 45 orang responden telah melengkapkan soal selidik dan 7 responden untuk sesi temu ramah. Dan kajian ini dapatannya adalah berlaku kekurangan faktor dalaman dan luaran seperti masalah demografi, kekurangan kelayakan pendidikan, dasar pengambilan pekerja, alat kerja yang tidak mencukupi, persekitaran kerja dan perkembangan karier kerjaya sehingga menyebabkan perkhidmatan kualiti tidak dapat dilaksanakan. Dan dalam kajian ini penyelidik telah pun mengemukakan beberapa cadangan untuk melaksanakan strategi untuk penambahbaikan dan pengiktirafan terhadap prestasi pekerja dengan menyediakan persekitaran yang kondusif agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Dalam dapatan kajian Kumalo 2019 ini juga menunjukkan bahawa sesebuah organisasi itu bagi meningkatkan perkhidmatan yang berkualiti perlunya seorang pemimpin yang boleh berkomunikasi dan mempunyai kemahiran bimbingan interaktif yang sangat tinggi. Sokongan dari pemimpin yang boleh menangani masalah di organisasi dan dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam keadaan situasi yang tidak menentu, uncertainty, dan dapat menyediakan program pembangunan staf, memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja yang telah menunjukkan prestasi cemerlang, menyediakan perancangan bulanan, membuat pemantauan dan membuat tindak susul bagi penambahbaikan kepada organisasi tersebut. Perbincangan dapatan kajian, maka guru besar perlu memastikan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran itu dapat diteruskan meskipun dalam keadaan pandemik COVID-19, iaitu dengan memperbagaikan platform pembelajaran secara atas talian dan memastikan komitmen guru-guru dalam melaksanakan tugas itu adalah yang terbaik dan cemerlang, dan memastikan juga kemahiran guru terhadap pembelajaran secara atas talian adalah seiring dengan keperluan masa kini, di mana guru besar perlu peka dengan kemahiran guru-guru dari segi ICT-nya. Sekiranya guru-guru tersebut masih mempunyai kekurangan dari segi kemahiran ICT, maka kursus ataupun latihan perlu diberikan kepada mereka. Menurut Helmi Alta dan Ilhami Abdul Ghani 2017, di mana seorang pemimpin perlu menyedari akan keperluan staf dalam organisasinya untuk menguasai teknik komunikasi yang berkesan. Manakala menurut Kapur 2018, setiap individu perlu sentiasa membangunkan kompetensi diri dalam penggunaan komunikasi terkini dengan memiliki kemahiran, sikap dan ciri-ciri yang diperlukan agar individu tersebut dapat mengatasi sebarang halangan dan rintangan yang mungkin akan berlaku agar proses komunikasi sentiasa dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam apa jua keadaan. Dan guru besar perlu juga melaksanakan pemantauan prestasi kerja guru dari semasa ke semasa. Dan selain itu, guru besar juga bersama dengan pihak pentadbir perlu menyediakan dan menyusun perancangan yang rapi, sentiasa membuat tindak susul dan penambahbaikan untuk organisasi. Di antara isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan, yang pertama adalah persekitaran sekolah yang berbeza seperti dari segi kemudahan asas, kualiti guru, persekitaran sekolah, latar belakang murid itu sendiri boleh mempengaruhi pencapaian aspirasi kurikulum. Yang kedua,
penolakan di mana apabila wujud perubahan kurikulum mengakibatkan bebanan tugas guru semakin bertambah kerana guru perlu menguasai kemahiran baru dan mengubah perlakuan. Yang ketiga adalah tekanan peperiksaan awam seperti UPSR masih diguna pakai sebagai kayu pengukur keberkesanan kurikulum. Dan yang keempat iaitu strategi penyebaran yang kurang efektif berlaku dari peringkat KPM sehingga ke peringkat sekolah kerana akan mengalami kecairan maklumat. Terdapat 4 implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dalam aspek perancangan. Yang pertama iaitu faktor keciciran murid dalam mengikuti pembelajaran secara online kerana berlaku kekangan capaian internet, perbezaan tahap sosioekonomi keluarga dan sebagainya. Dan yang kedua adalah peranan warga pendidik itu sendiri yang semakin mencabar dalam norma baru dan memerlukan latihan dan kemahiran untuk terus melaksanakan PDP menerusi pelbagai platform dalam talian. Dan yang ketiga adalah peranan ibu bapa itu sendiri perlu menyokong dan menyediakan keperluan pembelajaran atas talian untuk anak-anak. Dan keempat adalah jalinan dan jaringan seperti pihak KPM dengan pihak swasta adalah penting untuk menyokong pelbagai inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan untuk kemajedian anak murid. Untuk rumusan, guru besar perlu bersedia, peka, fleksibel dan bertanggungjawab terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah dalam sistem pendidikan. Namun, guru besar perlu terus membudayakan kepimpinan instruksional bagi memastikan PDP dapat dijalankan secara berkesan dengan mempelbagaikan platform PDP terutama semasa pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih.